Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya Siti Hanisha dan Hadirah Najiha. Untuk assignment psikologi tugasan yang kedua ni, pada hari ini kami akan membentangkan dengan tajuk kami adalah kecelaruan identiti dalam kalangan remaja dan apakah peranan guru untuk menangani kecelaruan identiti dalam kalangan pelajar ini. Hadi boleh pergi ke next slide. Okey, baiklah. Sebelum tu kita berkenalan dulu dengan definisi apakah yang dinamakan dengan kecelaruan identiti dan bagaimana benda tu berlaku. Okey. Kalau menurut Kamus Dewan, kalau kita ambil kecelaruannya sahaja, ianya membawa maksud kepada kebingungan dan tidak keruan. Manakala kalau jika identiti pula adalah mengenai sifat-sifat yang ada pada seseorang itu atau sesuatu yang secara keseluruhannya dapat memperkenalkan diri individu tersebut dengan membezakan dirinya dengan orang lain. Okey, jadi secara keseluruhannya di sini kecelaruan identiti ini merupakan keadaan di mana seseorang itu mengalami kekusutan fikiran untuk membuat keputusan dalam kehidupan mengenai sifat yang ada pada dirinya. Okey, dan ini bukanlah kecelaruan identiti dalam kalangan pelajar ni bukanlah satu isu yang baru, okey. Sebab sekarang ni banyak kita nampak bila sebut pasal transgender, LGBT, perkahwinan sejenis dan sebagainya yang berkenaan sosial sebegitu, masyarakat kita boleh tahu masyarakat sekarang semakin menggalakkan perkara tersebut dan ada yang sebahagiannya memperjuangkan sekeras-kerasnya untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Okey. Dan seterusnya adalah pengenalan tadi Hadi. Okey. Remaja ni mereka mengalami kecelaruan identiti cenderung untuk fikirannya terganggu apabila berada di dalam persekitaran yang tak tenteram, bising. Jadinya bagi persoalan apakah peranan guru untuk menangani permasalahan ini, kami mencadangkan dengan menggunakan teori perkembangan psikososial yang mana ianya diperkembangkan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 hingga 1994. Okey, seterusnya Hadi. Okey, peranan guru. Guru ni boleh melaksanakan peranannya dengan menjadi pembimbing dalam memberi pendedahan agama kepada pelajar-pelajar kan. Sebab remaja ni lingkungan remaja adalah daripada usia 12 hingga 18 tahun. Jadi pada fasa ini mereka masih di sekolah dan guru adalah individu ataupun pihak yang sangat dipertanggungjawabkanlah untuk memastikan mereka ni dapat berkembang dalam keadaan persekitaran sosial yang baik. Jadi macam mana ianya dapat berlaku adalah kita sedia maklum bahawa ajaran agama ni jelas mengandungi nilai kemanusiaan yang tinggi dan selaras dengan fitrah manusia. Akan tetapi dan setiap agama tu kita tahu tak kiralah Islam ke Hindu atau Buddha, setiap agama tu pasti mengarahkan penganutnya untuk berbuat ke arah kebaikan. Tapi disebabkan sekarang ni dunia semakin moden, globalisasi dan dunia tanpa sepadan berlaku di mana-mana. Jadinya sesuatu fahaman tu boleh dieksploitasi, mengeksploitasikan nilai agama tersebut dan memesongkan akidah manusia. Dan fahaman modernisasi tu banyak mengakibatkan krisis identiti dalam kalangan pelajar tanpa mengira sebarang agama pun. Maksudnya dekat sini bukan mereka yang beragama Islam saja, tapi mereka yang beragama lain pun boleh cenderung terpengaruh dengan masalah sosial masa kini lah.
Dan jadinya guru ni dipertanggungjawabkan untuk memastikan pelajar mampu berkembang dan terdidik dengan akhlak serta akidah yang baiklah. Contohnya macam guru tu bila dia masuk pada PNP, proses pengajaran dan pembelajaran, tak bermakna jika dia tidak mengajar pendidikan Islam misalnya. Dia tidak dapat membimbing pelajar tu, mendedahkan pada pelajar tentang perihal agama. Perkara tersebut boleh juga dimasukkan dalam proses set induksi, okey, pada refleksi. Guru boleh cuba menyentuh soal agama di situ dengan berikan kata-kata motivasi, pendorong untuk mereka. Mungkin guru pun boleh sedikit cakna dengan isu-isu semasa dan membijakkan perkara tersebut untuk beberapa ketika bersama murid-murid dengan pelajarnya, supaya pelajar ni tahu, dapat membezakan, sebab guru ni akan membantu mendorong mereka untuk berfikir dengan logik. Okay. Jika kita ikut sesuatu perilaku itu, pasti akan ada sebab akibat yang akan mereka dapat ataupun ganjaran yang akan mereka dapat daripada perbuatan itulah. Okey. Seterusnya, okey, baik. Peranan guru yang kedua adalah guru boleh bertindak sebagai satu tauladan dan sumber inspirasi kepada para remaja. Pada usia remaja ini, mereka akan mengalami satu fasa di mana krisis identiti, iaitu mereka akan mula mencari identiti seperti perasaan ingin tahu dan mencuba. Lagi-lagi bila mereka ni ada masalah faktor keluarga, kurang kasih sayang, kurang didikan agama dan sebagainya kan. Mereka akan cuba explore dunia luar mereka untuk macam cari keseronokan dan sebagainya kan, bila tak dapat perhatian di rumah. Jadi antara punca mereka remaja ini terdedah dengan krisis identiti, macam contohnya soal jantina mereka lah. Kadang-kadang berlaku disebabkan ada keinginan ibu bapa yang mana mereka inginkan anak lelaki, tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Okey, bila anak perempuan tu rasa macam dirinya tak dihargai, oh ibu dia teringin nakkan anak lelaki, jadi saya perlu jadi tukar identiti saya, memiliki sifat-sifat kelakian supaya ibu dapat perasan dengan kehadiran saya, sedar tentang kehadiran saya, boleh bagi saya kasih sayang. Okey, macam tu. Okey, jadinya guru di sekolah ni perlu menonjolkan imej pemakaian dan pertuturan yang baiklah, sebab bila berlakunya kes macam tadi, contoh macam tadi tu, remaja perempuan ni akan secara tak sedarnya dia akan kecelaruan dalam identiti sebenar dia. Dia macam nak kata dia secara luaran memang nampak perempuan, tapi dalaman dia kepercayaan dia percaya yang dia tu lelaki dan menolak zahiran itulah. Okey. Guru ni di sekolah macam jika guru tu perempuan, dia perlulah menunjukkan sifat-sifat seorang perempuan tu seharusnya bagaimana. Perlu berpakaian sopan, menutup aurat bagi yang beragama Islam. Okey. Dan daripada cara mereka berpakaian juga akan mencerminkan macam mana imej perilaku seseorang itu kan. Kalau kita dah pakai, dalam Islam sendiri mengajar, bila kita dah pakai cantik-cantik, dah pakai sopan, menutup aurat, kita pun kena menjaga cara macam mana kita bertutur kata, okey? Macam guru pun, guru ni satunya bila dia berdepan dengan tekanan di mana dia perlu menegur tindakan, disiplin, salah laku yang pelajar buat, satu perkara yang perlu dielakkan adalah menggunakan kata-kata yang kesat dan kasar kepada pelajar. Ini sebabnya kita nak mengelakkan daripada pelajar tu meniru perbuatan tersebut. Jadinya
kita nak dia kita nak remaja ni dapatkan tingkah laku yang baik kan. Jadi guru pun perlu menggunakan tutur kata bahasa yang sesuai lah, yang sopan, yang dapat diterima oleh remaja. Okey, seterusnya. Okey. Dan selain itu, guru juga dapat memainkan peranan dengan membantu mengarah pelajar ini, mendorong pelajar ke arah budaya kehidupan yang sihatlah. Okey. Satu antara punca di mana pelajar atau remaja ni terlibat dengan krisis identiti bila mereka ni tiada agenda dalam rutin harian mereka. Macam masa yang mereka ada untuk sehari-hari tu terlalu lapang. Okey, selain daripada mereka pergi sekolah, belajar, balik sekolah, lepas sekolah tu dah tak ada perkara yang mereka nak buat kan. Jadinya benda ni mendorong mereka untuk terlibat dengan masalah sosial dan pengaruh rakan sebaya yang mungkin akhlaknya kurang baik. Okay? Dan sejak tu pelajar ataupun remaja ni dia mudah kecelaruan tentang tanggungjawab yang sepatutnya pada usia mereka tu apa yang mereka lakukan. Okay. Sepatutnya daripada usia mereka tu mereka perlu belajar explore sepenuhnya tentang tanggungjawab mana nak memperkembangkan nilai dan kemahiran dalam diri mereka kan. Mempersediakan diri mereka sebelum menempuhi alam dewasa, pekerjaan dan sebagainya. Okey, bila mereka terasa begitu lapang, okey, berkawan dengan dan terpengaruh dengan kawan-kawan yang akhlaknya kurang baik, itu akan mendorong mereka untuk terlibat dengan gejala sosial vandalisme, merempit, melempak dan lebih merisaukan apabila mereka mula terjebak dengan pornografi, dan itu akan mendorong mereka untuk mencuba seks bebas dan sebagainya. Okey. Lagi-lagi bila sekarang dunia tanpa sepadan, globalisasi sana sini, kebanyakan daripada remaja kini pun dah mampu, paling tidak sekurang-kurangnya mereka ada satu telefon pintar sendiri, smartphone, okay? Dengan data internet yang diorang beli sendiri, dah pandai explore macam-macam daripada internet apa semua. Benda tu tak mustahil boleh berlaku pornografi dan sebagainya. Okey, jadinya guru ni boleh membantu mengarahkan pelajar ke arah budaya yang hidup sihat. Bagaimana caranya adalah dengan pertama, paling tidak pun ada dah lebih baiknya kalau okey, baik. Jadinya bagaimana peranan guru ni dapat dilaksanakan dengan membantu mengarahkan pelajar ke arah budaya yang kehidupan yang lebih sihat. Okey. Guru ni pertama sekali amat penting untuk mereka untuk guru mengenal sedikit sekurang-kurangnya sedikit tentang latar belakang pelajar kan, apa minat dia, apa cita-cita dan kerjaya impian dia kan. Jadinya bila guru ni dah dapat mengenal pasti sedikit demi sedikit tentang perkara yang mereka minat, guru boleh buat satu inisiatif atau mencari kreativiti lain untuk berikan tugasan kepada mereka apabila ini tugasan yang khas untuk mereka lakukan di rumah. Okey, sebab guru kan ada batasan dia, bukan sepanjang masa 24 jam guru dapat pantau perkembangan pelajar kan. Jadi apabila kat rumah tu sepatutnya itu adalah tanggungjawab keluarga dan ibu bapa dan sebagainya. Tapi apabila latar belakang pelajar ni berbeza-beza, kita sebagai guru pun mungkin kurang pasti bagaimana keadaan mereka di rumah, bagaimana ibu bapa mereka memantau perkembangan mereka kan. Jadinya kita ni salah satu usahanya sebagai guru dapat kata orang tu buat satu inisiatif, berikan tugasan kepada pelajar ni yang paling tidak pun sekurang-kurangnya yang
berkenaan dengan minat mereka. Contoh, kalau pelajar tu kita tahu dia sangat minat dalam bidang fashion, suka melukis, suka buat inovasi tentang pakaian dan sebagainya, mungkin kita boleh minta mereka menghasilkan satu tugasan, sediakan satu portfolio tentang perkembangan fashion terkini mengikut budaya yang ada di Malaysia ke ataupun macam mana. Ataupun kalau pelajar tu minat tentang sukan, kita boleh daripada mereka gunakan teknologi tu untuk untuk melihat perkara-perkara yang tak berfaedah dan membuang masa yang boleh mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam masalah sosial. Lebih baik kita galakkan mereka menggunakan teknologi tu untuk mencari info tentang suka-sukan yang mereka minati, buat satu karangan, bagi mereka menjelaskan dalam karangan tu macam mana sukan ni dilakukan ke apa ke. Kan lebih elok begitulah, mendorong mereka untuk mencari info-info yang sepatutnya mereka dapat semasa perkembangan mereka lah. Okey, dan seterusnya adalah kita bimbing pelajar untuk menyusun jadual dengan betul. Okay. Kita sebenarnya faktor tidur tu, corak kita tidur tu adalah memainkan peranan yang sangat penting. Lumrah alam Tuhan tu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan siang adalah untuk kita bekerja dan malam adalah untuk kita berehat, recharge energi supaya kita dapat kembali bertenaga lah untuk keesokan harinya. Terutama bagi remaja, sangat penting untuk diorang bertenaga semasa sesi pembelajaran dan pengajaran kan, waktu pagi. Kebanyakannya yang kita lihat pelajar ni bila time masa nak belajar mulalah rasa mengantuk, letih, lesu sebabnya mereka dah banyak menghabiskan masa memaksa badan dan minda mereka tu berjaga waktu malam. Sepatutnya mereka berehat pada waktu tu. Dan kita sebagai guru perlu menggalakkan mereka ni remaja untuk mula menyusun tutur cara kerja mereka dengan betul lah. Sepatutnya siang tu mereka buat aktiviti yang mereka nak, luangkan masa bersama keluarga dan sebagainya. Malam tu mereka sepatutnya rehat dan dapatkan tidur yang cukup. Okey, itu saja daripada saya dan saya serahkan pembentangan ini kepada Hadirah Najihah. Terima kasih. Okey, dengan saya nak. Boleh Hadir, boleh dengar. Okey. Maaf ya saya. Okey, untuk isi saya pula. Pertama, guru perlulah memberi perhatian kepada murid. Memberi perhatian ni bukan seperti menggantikan tempat ibu bapa untuk menjaga pelajar. Tetapi dia seperti guru mengambil perhatian, maksudnya guru tidak mengabaikan pelajar itu, masalah pelajar itu di sekolah. Maksudnya tu macam guru sentiasa mendengar masalah pelajar. Peringkat remaja, peringkat semua manusia ada masalah dan terutama sekali peringkat remaja. Kalau peringkat remaja ni mereka baru ingin mengenal erti hidup yang sebenar dan mereka seperti kebanyakan mereka tidak tahu bagaimana ingin mengatasi masalah mereka itu sendiri. Jadi peranan guru perlulah mendengar masalah yang diluahkan oleh pelajar itu sendiri. Macam contoh masalah yang berkaitan dengan akademik, mungkin ibu bapa remaja itu tidak faham masalah mereka berkaitan akademik. Jadi pelajar itu boleh merujuk kepada guru untuk menyatakan masalah dalam akademik mereka. Sebagai contoh akademik lah. Lepas tu
guru perlulah mendengar keluhan dan perasaan murid. Kebanyakan pada peringkat remaja ni, pelajar akan jadi letih. Dia cepat letih kalau menggunakan mentor. Jadi peranan guru adalah guru perlulah mendengar keluhan dan perasaan murid itu. Dan guru tidak boleh terus membuat andaian sendiri. Guru perlulah mendengar secara keseluruhan masalah murid itu dan melihat daripada pelbagai perspektif sebelum membuat andaian sendiri. Dan ini dapat mengelakkan kesalahfahaman dan menjurus kepada masalah yang lebih besar. Seterusnya, guru perlulah bertanya perkembangan murid. Ini dapat menunjukkan kepada murid itu bahawa guru itu menghargai mereka dan murid itu akan merasa diriku dihargai, dihargai oleh guru itu. Apa-apa permasalahan yang ingin diluahkan, jadi guru itu akan sentiasa bersedia lah untuk mendengar isu yang diutarakan oleh murid itu. Lepas tu guru perlulah bertanya isu semasa yang menjadi ikutan. Ini menunjukkan bahawa guru itu sentiasa mengambil berat kepada pelajar itu. Dan seterusnya, guru perlu membimbing pilihan belajar. Seperti yang kita ketahui, usia remaja daripada 12 hingga 18 tahun adalah usia di mana mereka ingin mengenali diri mereka sendiri. Mereka mencari identiti mereka, mereka mencari pilihan kerja yang diminati. Mereka juga akan ada masalah daripada segi jantina mereka sendiri. Jadi, peranan guru adalah untuk membimbing pelajar membuat pilihan yang tepat. Sebagai contoh, guru membantu pilihan kerjaya belajar. Okey, seperti yang kita ketahui pada sekolah, akan ada penilaian kerjaya yang akan diberikan kepada pelajar pada tingkatan 5. Ini membantu pelajar untuk membuat pilihan kerjaya mereka sendiri. Mereka akan dapat melihat bagaimana kerjaya itu sesuai dengan diri mereka dan sesuai dengan akademik mereka juga. Guru boleh berbincang dengan pelajar tersebut tentang pilihan kerjaya yang pelajar itu minati. Sebagai contoh, seorang murid itu minat untuk menjadi doktor, tapi akademik pelajar tersebut tidak sampai tahap untuk jadi doktor. Jadi di sinilah peranan guru untuk berbincang dengan pelajar tersebut, berbincang secara elok mengapa dia tidak boleh jadi doktor. Kalau dia ingin jadi doktor juga, dia harus mengubah akademik dia. Maksudnya dia kena belajar lebih lagi. Dan di sini juga lah peranan guru boleh memberikan pilihan kerjaya yang hampir serupa dengan pilihan doktor. Sebagai contoh, medical assistant ataupun jururawat. Okey, lepas tu guru perlu membimbing pelajar untuk menyelesaikan masalah mereka. Baik, peranan ini lebih tertumpu kepada guru kaunseling, tetapi pelajar dia lebih cenderung untuk menceritakan masalah mereka kepada guru yang mereka dapat. Jadi guru tersebut bolehlah membantu menyelesaikan masalah itu. Dia tidak seperti
100% menyelesaikan masalah itu, tetapi membantu membimbing murid tersebut melihat masalah tersebut daripada sudut pandang yang berbeza. Maksudnya daripada masalah tersebut, apa kebaikan daripada masalah tersebut dan apa keburukan daripada masalah tersebut. Jadi ini akan memberikan jalan-jalan penyelesaian kepada pelajar tersebut, dan pelajar tersebut boleh memilih pilihan penyelesaian yang terbaik untuk dia. Dan jika guru tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, guru tersebut boleh mengutarakan masalah yang dihadapi oleh pelajar ini kepada guru kaunseling dan membantu pelajar tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebab dalam kebanyakan pelajar dia berasa malu untuk berjumpa dengan guru kaunseling kerana dia berfikir bahawa jika bertemu dengan guru kaunseling bermaksud dia mempunyai masalah yang berat, masalah disiplin ataupun masalah keluarga. Dia ini membuatkan merasa masalah aku tidak terlalu besar dan aku tidak perlu berjumpa dengan guru kaunseling, jadi aku bolehlah cerita dengan guru lain je. Sebenarnya peranan guru kaunseling ni amat besar dan ia boleh selain daripada masalah, guru kaunseling dapat membantu masalah dari segi disiplin dan keluarga. Guru kaunseling juga dapat membantu pemilihan kerjaya pelajar tersebut dan mengenali diri pelajar tersebut. Jadi peranan guru adalah untuk membimbing pelajar melihat satu masalah itu daripada sudut pandang yang berbeza dan menyarankan pelajar tersebut untuk memberanikan diri bertemu dengan guru kaunseling dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah mereka. Okay, untuk poin yang seterusnya, guru menunjukkan contoh model yang baik. Guru boleh menunjukkan model yang telah berjaya. Hal ini bermaksud guru tersebut dia memperkenalkan pelajar kepada model-model yang telah berjaya dalam hidup mereka. Dia sebagai contoh, guru tersebut membawa model Datuk Syah Muzaffar, bagaimana kejayaan, bagaimana cerita dia, jalan cerita dia sampai dia ingin menjadi angkasawan pertama Malaysia. Dan guru juga boleh menunjukkan contoh daripada model-model yang lain seperti Nik Nobadihah yang berasal daripada keluarga miskin tetapi dia mampu mencapai 20A dalam SPM. Ini menunjukkan bahawa jalan cerita kejayaan model itu macam mana? Okay, guru memperkenalkan model itu dan memperceritakan kisah-kisah hidup yang menjurus ke arah kejayaan model tersebut. Ini dapat memberikan motivasi kepada pelajar tersebut untuk terus berjaya dalam hidup mereka dan mereka membuatkan mereka rasa hidup ini bermakna walaupun permulaan itu tidak sebaik yang diharapkan, tetapi perakhirannya itu kemungkinan akan berjaya. Terus seterusnya, guru juga boleh menyuruh pelajar untuk memilih model mereka sendiri. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan satu sesi dalam kelas untuk menceritakan model-model yang dipilih oleh pelajar. Macam contoh, seorang murid tu dia membentangkan di hadapan kelas dan menceritakan kenapa dia memilih seseorang individu tersebut sebagai model mereka. Ini adalah untuk memberikan motivasi kepada mereka dan juga dalam masa yang sama menolong sahabat-sahabat mereka yang lain
untuk mendapat nilai positif yang didapati oleh pelajar tersebut. Ini juga dapat memberikan contoh bahawa ini juga dapat menunjukkan bahawa pandangan dan idea pelajar tersebut boleh tiada salah dan tiada betul. Bermaksud pandangan seseorang itu boleh diutarakan dengan terbuka. Ini juga dapat mengelakkan pelajar daripada merasa kurang keyakinan diri. Okey, untuk kesimpulan ini, peringkat remaja adalah di mana peringkat pelajar remaja itu mencari identiti mereka sendiri. Mereka akan mengalami keseluruhan identiti mereka daripada segi perjalanan kerjaya, jenjang mereka, pemasaran mereka, dan pada peringkat inilah mereka lebih cenderung untuk mencuba dan mempelajari sesuatu yang baru. Jadi, guru perlu memainkan peranan sebenarnya untuk membantu remaja. Guru perlu memainkan peranan untuk membantu remaja untuk terus yakin dengan diri mereka sendiri dan membantu remaja itu terus merasai bahawa diri mereka itu juga dihargai oleh orang lain. Dan guru perlu membantu remaja itu mencari identiti mereka sendiri. Baik contoh yang diberikan tadi, guru itu perlu membantu pelajar memilih kerjaya mereka melalui ciri mereka sendiri. Mengharapkan kepada mereka dan tidak mengharapkan kepada orang lain. Dan seterusnya, remaja lebih banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. Seperti yang kita tahu, masa sekolah adalah daripada 8 pagi hingga 3 petang termasuk kelas tambahan. Jadi di sinilah masanya pelajar tersebut bersama dengan guru sebagai imbau kedua mereka dan sahabat-sahabat mereka sebagai adik-adik mereka di sekolah. Jadi di sinilah mereka tempat mereka untuk merasa mereka dihargai, untuk meluahkan perasaan mereka dan sebagainya. Dan tidak lupa juga guru juga merupakan modal sebenarnya kepada remaja. Remaja lebih cenderung untuk melihat guru mereka sebagai modal inspirasi mereka, terutama sekali apabila guru yang rapat dengan mereka. Remaja akan lebih cenderung untuk melihat dan meniru percakapan dan pemakaian guru tersebut. Jadi di sinilah peranan guru yang paling besar, iaitu menjadi model yang terbaik kepada remaja tersebut. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Hadira. Okey, baik. Jadinya sampai sini saja pembentangan daripada kami. Terima kasih sekali lagi untuk Hadira sebab memberikan kerjasama yang baik untuk kita rakam pembentangan kita pada hari ini. Okay. Semoga berjumpa lagi di masa yang lain. Okay. Saya berhentikan rakaman ini. Okay.